Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke PDPR Online Pendidikan Islam bersama saya Ustaz Fazil. Doa sebelum belajar. Baik anak-anak, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Okey, masing-masing tanda tangan. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, baik. Amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini kita akan belajar untuk subjek tahun 5 lagi. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Baik, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah solat berjamaah. Okey, sebagaimana yang kita ketahui, untuk untuk sudah beberapa lama ni kita ramai yang tidak dapat solat berjamaah di masjid, tetapi kita masih lagi boleh solat berjamaah di rumah bersama ibu dan ayah kita, insya-Allah. Okey, kita teruskan. Baik, kita sama-sama tengok apa pengertian solat berjamaah. Okey, kalau kita tengok di sini, solat yang dilakukan lebih daripada seorang atau secara beramai-ramai dengan diimamkan oleh seorang imam. Anak-anak boleh faham ya? Ini dia pengertian dia. Kalau kita boleh highlight kat sini, solat yang dilakukan lebih daripada seorang. Ni, lebih daripada seorang. Okey? Atau secara beramai-ramai. Kita kena tengok ni. Dan dia mestilah diimamkan oleh seorang imam. Ini kita kena faham betul-betul ya. Seorang imam sahaja. Okey? Anak-anak boleh faham? Kita cuba tengok yang seterusnya. Okey. Okey, ini dia. Kita nak tengok hukum solat berjamaah. Ada dua bentuk hukum solat berjamaah. Yang pertama kita tengok solat fardu. Solat fardu, apa hukum dia? Solat fardu, kita tengok hukum dia fardu kifayah. Maknanya solat fardu ni solat yang 5 waktu tu lah. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Ini fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah jika ada ataupun secara istilahnya, fardu kifayah itu ialah ibadat yang dituntut kita melaksanakannya, ibadat yang dituntut kepada setiap Muslim untuk melaksanakannya. Dan jika ada yang telah melaksanakannya, maka terlepaslah tuntutan itu ke atas yang lain. Itu fardu kifayah lah. Okey. Maknanya solat berjemaah ni hukum dia bukan fardu ain. Kalau fardu ain ni, siapa yang tak pergi solat berjemaah ataupun siapa yang tak buat solat berjemaah, dia akan berdosa. Okey. Tapi ia adalah fardu kifayah. Tengok yang kedua.
Yang kedua, ini solat Jumaat. Solat Jumaat, apa hukum dia solat Jumaat? Solat Jumaat ini ialah fardu ain bagi lelaki yang cukup syarat. Fardu ain. Fardu ain ni maknanya apa fardu ain? Fardu ain maknanya wajib ke atas setiap lelaki. Wajib. Maknanya kena pergi solat Jumaat secara berjemaah di masjid. Kalau kita tak pergi, kita akan berdosa. Dan dikatakan, kalau kita tak pergi solat Jumaat 3 hari berturut-turut, kita akan berdosa besar. Okey. Seterusnya. Ini kita nak tengok niat sebagai imam. Kalau kita jadi imam, macam mana cara niatnya? Kalau kita jadi makmum, macam mana kita niatnya? Okey. Ustaz rasa awak pun dah biasa ni. Tapi kalau yang belum biasa tu, Ustaz harap bolehlah kita sama-sama belajar pada hari ini. Okey. Untuk yang pertama, kita macam mana niat sebagai imam? Okey. Usalli fardhu subhi raq'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Di sini ditekankan ini imaman. Imaman ini ditekankan. Ni. Imaman. Ini ditekankan ni imaman. Okey. Kita padam yang ni. Okey, tu imaman. Cuba kita tengok. Usalli fardhu subhi raq'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Ustaz ambil contoh je ni, contoh solat subuh, okey? Contoh solat subuh. Apa dia punya maksud dia? Artinya sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat imam. Ini imam. Kena niat imam. Barulah dia jadi solat secara berjamaah. Kerana Allah Ta'ala macam biasalah. Okey. Seterusnya. Ini niat sebagai makmum. Niat sebagai makmum. Usalli fardhu subhi raq'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tak highlightkan di sini ma'muman. Okey. Cuba kita tengok dia punya maksud ataupun erti dia. Sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat makmum. Makmum kerana Allah Ta'ala. Ini sebahagian tata cara untuk kita solat secara berjamaah. Kalau kita imam, kita niat sebagai imam. Kalau kita makmum, kita niat sebagai makmum. Barulah kita dapat pahala secara berjamaah itu. Okey. Seterusnya kita pergi lagi. Ini syarat-syarat sah solat berjamaah. Apa syarat-syarat dia? Baru solat itu dikatakan sah. Okey. Kita pergi satu persatu. Satu persatu. Okey, yang pertama. Makmum berada di belakang imam. Makmum mesti berada di belakang imam. Makmum tidak boleh ke depan melebihi imam. Solat itu akan jadi batal. Solat makmum tadilah. Contoh makmum kat depan, imam kat depan, makmum kat belakang. Dah solat cara betul dah ni. Tiba-tiba makmum tu pergi depan. Dia pun solat depan imam. Itu tidak dikira sebagai berjamaah. Okey, boleh faham? Jarak makmum, yang kedua, jarak makmum dengan imam tidak terlampau jauh. Contoh, imam solat dekat seksyen 7, makmum solat dekat seksyen 19. Itu tidak dikira sebagai berjamaah. Berjamaah ni sekurang-kurangnya dia boleh nampak imam tersebut.
dan dia boleh dengar bacaan imam tersebut. Okey. Yang ketiga, perbuatan makmum tidak mendahului imam. Okey, makmum contoh perbuatan rukuk ke, i'tidal ke, sujud ke, duduk antara dua sujud. Segala perbuatan dalam solat itu makmum tidak boleh mendahului imam. Contoh, imam belum rukuk, dia dah rukuk. Solat makmum tadi terbatal. Kalau dia solat berdua sahaja dengan imam, maknanya habislah pahala solat berjamaah. Maknanya imam itu solat seorang-seorang dah lah. Sebab makmum dah batal. Okey, boleh faham ya? Dan makmum berniat mengikut imam. Macam tadilah kita kena niat. Kita kena niat apa? Niat makmum. Makmuman tadi tu. Kalau imam, dia kena niat imam. Dia tak boleh niat solat seorang. Tak ada pahala jamaah. Okey. Yang kelima, lelaki yang balik tidak boleh mengikut imam perempuan. Ini keadaan, ada sesetengah keadaan lah ya. Contoh, kalau imam perempuan, dia hanya boleh mengimamkan makmumnya hanyalah perempuan sahaja. Dan kanak-kanak yang belum balik. Kanak-kanak lelaki yang belum balik, yang belum cukup umur. Boleh. Okey. Tetapi kalau dia sudah balik, dia pergi ikut imam perempuan, itu tidak sah. Faham? Batal. Solat berjamaah itu batal. Okey. Dan imam perempuan ini dibolehkan sekiranya tak ada imam lelaki. Contoh dia pergi mana? Contoh hari Jumaat lah. Hari Jumaat orang lelaki semua pergi solat Jumaat. Jadi yang tinggal kat rumah ni hanya perempuan sahaja. Jadi mereka nak pahala berjamaah. Jadi mereka boleh solat berjamaah. Contoh ibu awak, lepas tu adik-adik perempuan awak. Ibu awak boleh jadi imam. Adik-adik awak boleh jadi makmum. Yang lelaki semua pergi solat Jumaat. Okey? Boleh faham ya? Seterusnya. Okey, kelebihan solat berjamaah. Banyak kelebihan solat berjamaah ya kalau kita tengok di sini. Yang pertama, menambah khusyuk dalam solat. Bila kita ramai-ramai solat secara berjamaah, dia akan lebih khusyuk. Okey? Dia akan lebih khusyuk. Kalau kita ada imam kat depan, bacaannya bagus, bacaannya cantik, bacaannya berlagu dan sedap didengar, kita lebih khusyuk dalam solat kita ya, sebab kita ramai-ramai. Lepas tu beroleh pahala 27 kali ganda. Banyak pahala. Kalau kita, contohlah kalau kita solat seorang ni dapat satu. Untuk secara berimam ataupun solat berjamaah, kita 27 kali ganda. Kalau solat seorang ni dapat satu, solat berjamaah 27 dia dapat. Kalaulah solat seorang itu dapat dua, solat berjamaah itu kali dua. 27 tu kali dua lagi. Kan? Contoh. Faham? Lepas tu yang ketiga, dicintai Allah. Of course lah, sudah tentu. Apa-apa kebaikan yang kita buat, Allah akan kasih dan cinta kepada kita. InsyaAllah. Yang keempat, mengukuhkan ukhuwah sesama Islam. Ini sudah terbukti. Bila di masjid, kita ramai-ramai. Kan? Kadang kalau ada dekat masjid tu ada kenduri, dekat masjid tu ada makan-makan jamuan selepas solat, kita boleh berborak-borak. Orang yang tak kenal kita boleh kenal. Dapat kawan baru dekat masjid ataupun surau. Inilah namanya ukhuwah sesama Islam. Okey. Yang kelima, melatih diri menepati masa. Sudah semestinya bila kita selalu solat berjamaah, mestilah kita solat di awal waktu. Betul ke tidak? Contohnya kalau kita di masjid, bila dengar je azan ke masjid, kita terus start motor, start kereta dan sebagainya untuk kita terus ke masjid.
Nampak? Kita menepati masa, insya-Allah. Membentuk diri berdisiplin. Ini pun sama juga. Contoh kalau kita nak pergi solat dekat masjid. Contoh azan Zuhur tu dalam pukul 1.15 minit. Pukul 1 tu kita dah siap dah. Kita tunggu azan je. Kadang sebelum azan lagi kita dah pergi ke masjid. Tunggu azan dekat masjid. Nampak? Kita disiplinkan diri kita. Membentuk diri kita lebih berdisiplin kalau kita selalu solat berjamaah. Yang ketujuh dan yang terakhir ialah mendapat keberkatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah semestinya tentulah apa-apa sahaja kebaikan ataupun pahala yang kita laksanakan mesti ada keberkatannya. Keberkatan dari segi apa? Dari segi kehidupan kita, kesihatan kita, dari segi perlakuan kita, berkat. Bila berkat, semua yang kita buat adalah benda-benda yang baik sahaja, insya-Allah. Jadi Ustaz rasa untuk hari ini sama-samalah kita berkongsi. Alhamdulillah kita dapat berkongsi tentang solat berjamaah, beberapa perkara. Dan Ustaz harap awak semua dapat mengambil iktibar ataupun pengajaran serta dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. Solat berjamaahlah di rumah, walaupun sekarang kita tidak boleh pergi ke masjid ataupun surau, kita solat berjamaah di rumah bersama ibu dan ayah kita. Ajak ibu dan ayah kita solat berjamaah di rumah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan ini dapat kita menghindarkan diri kita daripada wabak ataupun ujian yang sedang melanda diri kita ini. Dan untuk itu juga kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan wabak COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cepat-cepat daripada bumi ini, supaya kita dapat kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Terutama kita boleh pergi ke masjid-masjid untuk solat secara berjamaah. Kita dapat menjalani kehidupan seperti sebelum ini, seperti biasa, insya-Allah. Kita sama-sama berdoa. Kita hari-hari kita berdoa. Jangan putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa solat berjamaah di rumah, ya, bersama ibu dan ayah, adik ataupun kakak ataupun abang. Solat berjamaah. Mudah-mudahan dengan solat yang kita laksanakan itu dapat mengeratkan lagi silaturahim antara kita ahli keluarga, insya-Allah. Ustaz rasa itu sahaja untuk hari ini. Mudah-mudahan ada keberkatannya. Dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.